Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu memohon dan meminta pertolongan kepada Allah dalam keadaan terus-menerus mendirikan salat dan bersabar. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kamu Al-Quran kerana dia akan datang pada hari kiamat kelak memberi syafaat pertolongan kepada mereka-mereka yang bersahabat dengannya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran saya dan tuan-tuan sidang penonton pada malam yang barakah ini, di waktu yang barakah juga. Kita panjatkan kesyukuran kerana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita walaupun berada di alam maya, tapi kita ini sedang berada di dalam raudatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagi sesiapa yang ada hajat, siapa yang berminat, siapa yang ada ada rasa nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, ingin nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, dia punya cita-cita nak masuk syurga Allah SWT, maka dia kena jinak-jinakkan dirinya ke dalam syurga dunia. Syurga dunia tak lain tak bukan adalah majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini. Jadi alhamdulillah alhamdulillah kalau kita lihat pada hari ini adalah kita punya pengajian pertama ataupun kita sebut kelas yang pertama. Kita buat Jom Belajar Ngaji secara online yang dibawakan eksklusif khas daripada Wakaf An-Nur Corporation Berhad, daripada page FB Wakaf An-Nur. Jadi mulai pada hari ini dan insya-Allah kita akan berlangsung dalam beberapa slot, kemungkinan 10 slot bergantung kepada masa pengajian kita. Lebih kurang begitu, yang mana kita akan fokuskan, kita akan lebih melihat pengajian Al-Quran ini secara khusus ataupun lebih mendalam dalam bab makharijul huruf, dalam bab makhraj huruf. Dalam bab makhraj huruf tu masuk dalam bab sebutan huruf. Very basic. Kita akan kelas pengajian ni kita santai, tenang-tenang, aman damai. Kalau sebelah tu ada kopi, boleh sediakan kopi. Ada teh, boleh minum teh juga. Tenang-tenang, aman damai. Dalam masa yang sama juga, pengajian kita bermula pada malam ini, pada setiap hari Isnin,
pada bermula jam 7.45 malam di page FB Wakaf An-Nur pada setiap minggu, dan dia akan berlangsung mudah-mudahan dalam mungkin 10 dan berapa slot lah, insyaAllah kita akan khabarkan selepas ini bergantung pada pengajian kita. Dan masa yang sama saya nak ingatkan kepada sidang penonton yang mengikuti live sekarang ini, boleh sama-sama turut serta dengan saya. Jangan tinggalkan saya keseorangan. Jangan tinggalkan saya keseorangan. Nanti sunyi saya. Jadi sidang penonton boleh berinteraksi dengan saya. Boleh saya akan bagi peluang siapa-siapa nak baca dan cuba bacaan, nak cek bacaan, nak pastikan bacaannya betul ataupun tidak, boleh secara online bersama dengan saya lah. Jadi di situ kalau Hajah tengok, kalau tuan-tuan tengok di page FB Wakaf An-Nur, di video ini, di live ini kita ada letak caption. Caption tu maksudnya kita ada tulis dekat situ program Jom Mengaji Online sekian, yang mana di bawah tu ada satu link Zoom. Bagi siapa-siapa yang nak tengok melalui Facebook boleh, nak tengok melalui Zoom pun boleh, tak ada masalah. Kalau siapa nak guna Zoom, dia klik dalam link yang telah diberikan. Jadi siapa-siapa yang telah klik Zoom tersebut, maka dia boleh berinteraksi dengan saya, boleh bersoal jawab, boleh bertanya, dan nanti saya akan buka ruang dan peluang kepada sidang penonton untuk mencuba bacaan. Jadi saya akan tanyalah siapa-siapa yang ada sukarela ke ataupun ada siapa-siapa yang nak cuba, jadi ambillah kita punya peluang untuk bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran, insya-Allah. Jadi saya rasa clear lah dari sudut tu pengajian kita pada waktunya. Kemudian siapa-siapa nak cuba untuk berinteraksi juga melalui Zoom, dan saya rasa selesai insya-Allah. Jadi izinkan saya untuk buka dulu slide. Kalau boleh tengok di paparan skrin sekarang, itu adalah poster program kita lah yang mana saya telah maklumkan tadi. InsyaAllah bermula kita mulai sesi pada hari ini, kita akan lebih khusus akan menceritakan tentang bab makharijul huruf. Okey. Sebelum saya nak mulakan dalam bab kita nak ceritakan makharijul huruf ni, suka untuk saya bawakan satu hadis untuk diri saya dan kepada semua sidang penonton. Seperti mana disebut oleh Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Uthman bin Affan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu. Tu kalau dalam bawah tu ada translation bahasa Inggeris, the best of you are those who learn the Quran and teach it. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang di antara kamu ini adalah mereka-mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebab tu bila disebut sebaik-baik tu, kalau kita khairukum, sebaik-baik kamu, bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf, Allah memberi acknowledgement. Pengiktirafan tu Allah berikan kepada mereka-mereka yang belajar Al-Quran, termasuk semua yang ada ni perketikan malam ni sekarang ni. Sebab tu kalaulah saya bagi satu contoh mudah, kalau di sisi pandang manusia kita yang lemah ni, yang kita pandang satu kedudukan yang tinggi, kebiasaan dalam masyarakat, biasanya peguam, doktor, apa lagi? Lawyer, peguam tu lawyer lah, doktor dan sebagainya lah, kira nak katakan bidang-bidang profesional tu kebiasaan dipandang tinggi dalam masyarakat. Tapi daripada sisi pandang Allah SWT, orang-orang yang duduk mempelajari Al-Quran, ini duduk grade A punya. Dia bukan grade A yang kopi punya, memang level atasannya. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebab itu, saya nak bawakan sedikit mukaddimah ni. Ini penting. Sebab itu disebut oleh Sa'id Ibn Salim. Dia kata apa? Kalaulah seseorang itu telah diberi ilmu Al-Quran di dalam dada dia. Macam tuan-tuan lah, yang tuan-tuan yang sedang menonton ni mungkin dah banyak mengikuti kuliah ilmu Al-Quran, dah belajar Al-Quran, dah baca dengan lancar, dah tadabbur. Kemudian dah ada dah isi ilmu Al-Quran di dalam dada dah. Kemudian dia melihat orang lain ada nikmat yang macam-macam. Mungkin orang tersebut ada nikmat kekayaannya, yang ini nikmat mungkin rumah yang besarnya, yang ini nikmatnya jawatannya, dan dicemburu terhadap nikmat tersebut. Maka disebutkan oleh Sa'id Ibn Salim, dia kata apa? Orang itu telah menderhaka, telah menghina ilmu yang telah diberikan kepadanya. Saya ulang semula.
Kalaulah Hajar tuan-tuan yang dah ada di dalam dada tu ilmu Al-Quran, kemudian kita lihat orang lain itu memiliki nikmat yang lain, nikmat dunia lah, tak kisahlah kerjanya, jawatannya dan sebagainya, kemudian dia cemburu. Maka sebenarnya dia telah menghina nikmat Allah tersebut. Jadi nak katakan, saya ulang semula, kemuliaan itu Allah letakkan kepada mereka yang belajar Al-Quran, khusus juga mereka-mereka yang mengikuti pengajian ini sehingga ke akhirnya. InsyaAllah, lupalah saya nak sebut, kita juga akan menyediakan insyaAllah adalah sagu hati kepada mereka-mereka yang insyaAllah yang hadir pengajian ini secara apa namanya, tetap dan tidak pernah ponting-ponting. Tak ada ponting, ditutup daripada pengajian pertama insyaAllah sampailah pengajian seterusnya insyaAllah dalam pengajian yang keberapa nanti ada. Nanti kita tengoklah, kita akan ada admin yang memerhatikan beberapa orang nanti, siapa-siapa yang menunjukkan effort ataupun usaha dalam mempelajari Al-Quran dengan bersungguh-sungguh, kita akan ada saga hati untuk mereka. Okey. Kemudian dalam hadis yang dalam hadis yang berikut ni juga yang saya nak sebutkan kongsikan kepada tuan-tuan juga, nak katakan di antara tanda Allah sayang kita adalah dalam hati kita ada cinta kepada ayatnya. Saya ulang semula, tanda Allah cinta kepada kita, kita tak tahu Allah cinta kita ataupun tidak. Walaupun kita salat, zakat, belum tentu Allah cinta. Tapi tanda Allah cinta kita adalah dalam hati kita ada rasa cinta kepada ayat-ayat Al-Quran. Termasuklah mereka-mereka yang hadir nak belajar, termasuklah di antara orang telah diberikan rasa cinta untuk mempelajari Al-Quran, dan mudah-mudahan kita lah hadir pada malam ini insya-Allah. Okey. Kemudian kalau kita lihat, ini kita punya topik. Ini kita punya topik perbincangan kita yang akan kita bincangkan mulai pada hari ini, iaitu makhraj huruf. Kalau secara ringkas saya nak bagi dia punya gambaran yang agak simple. Makhraj tu dari perkataan kharaja dalam bahasa Arab. Kalau kharaja, siapa-siapa yang belajar Arab, dia itu kharaja daripada fi'il madhi. Kharaja, telah keluar seorang lelaki. Kalau belajar tasrif, kharaja, kharaju, kharajat. Jadi nak katakan kharaja, kharajuni, dia punya tasrif, kharaja ni seorang lelaki telah keluar. Bermaksud keluar. Makhraj adalah tempat keluar. Kalau makhraj huruf adalah tempat keluarnya huruf. Maksudnya articulation ataupun tempat kita nak keluarkan satu-satu huruf, sama ada huruf hamzah ke, waw ke, ya ke, ba, sin, zai dan sebagainya, dekat mana sebenarnya kedudukan yang berada dalam kita punya rongga yang berada dalam ni, kat mana kedudukannya. Supaya kita nak tahu agar sebutan kita yang kita baca dalam Al-Quran menepati dengan hak-hak huruf yang ada. Itu penting. Tuan-tuan kena dengar tu. Siapa-siapa nak baca Al-Quran dengan baik, ni dia punya apa kita panggil rahsia dia. Siapa nak baca Al-Quran dengan baik? Jawapannya adalah hendaklah kita memberi hak pada setiap satu huruf yang ada di dalam Al-Quran. Kalau perkataan alhamdu, alif, lam, ha, mim, dal. Alhamdu, satu kalimah tapi ada 5 perkataan. Siapa-siapa yang nak baca Al-Quran bagus, maka dia kena bagi hak pada setiap satu huruf yang ada. Alifnya, lamnya, hanya, mimnya, dalnya, barulah bacaan itu akan menjadi bacaan yang baik dan mudah-mudahan menepati bacaan Nabi SAW. Kalau tuan-tuan boleh tengok, makhraj huruf itu yang kita akan bincangkan mulai pada malam ini. Makhraj huruf yang mana di dalamnya juga kita akan menceritakan tentang sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf, ada hamas, ada apa. Saya nak bagi tuan-tuan, kita santai, jangan duduk pening. Alamak, nak tahu tentang hamas, alamak nak tahu tentang rahawah, alamak nak tahu tentang syiddah, pening saya. Tak perlu tahu pun tak apa. Cuma kita nak cerita supaya menambah kepahaman kita dalam mengeluarkan huruf itu melalui tempat yang benar. Sifat-sifat huruf kita akan bincangkan. Kemudian kita akan bincang kedudukan makhraj. Dekat mana? Kat mana? Hamzah dekat mana? Ha dekat mana? Ha dekat mana? Mungkin kita dah mengaji lama dah. Mungkin tuan-tuan yang ada yang sedang menonton ni semua dah khatam berapa kali dah. Saya nak tanyalah berapa kali dah makan pulut kuning dah ni. Kan sekali habis khatam dia makan pulut kuning. Makan pulut kuning. Ramai dah khatam saya rasa. Tapi kita nak cek balik. Kita masuk klinik balik nak cek sama ada sebutan kita yang duk lama 40-50 tahun kita baca ni adakah betul ataupun tidak. Jadi kita akan tengok kedudukan makhraj. Kemudian kita akan saya akan bawakan beberapa kesalahan-kesalahan sebutan yang adi. Adi ni maksudnya yang biasa berlakulah, yang biasa-biasa dengar. Yang biasa-biasa dengar ni maksudnya kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh
oleh orang awam. Kemudian praktikal sebutan. Praktikal sebutan. Jadi nak katakan program kita ni merangkumi tu lain. Merangkumi apa yang ada di dalam slide yang saya tunjukkan. Kita akan bincangkan makhraj huruf, terkandung di dalamnya sifat huruf, kedudukan makhraj, kemudian ada apa namanya? Kesalahan sebutan dan juga praktikal sebutan. Praktikal sebutan ni saya akan ajak sidang penonton, siapa-siapa yang mungkin dah ada yang join Zoom dan sebagainya, boleh bersama-sama untuk siapa-siapa nak volunteer untuk baca, boleh ke udara melalui suaranya lah. Okey, seterusnya. Sebelum sama juga saya nak bagi penekanan kepada tuan-tuan, sebab apa? Ada, tak semua, saya kata ada segelintir sahaja yang mereka mengatakan bahawasanya alamak makhraj huruf ini basic punya cerita ni, ini basic punya ni. Ya betul basic. Dia kata dia nak yang mungkin advance, dia nak tahu mungkin dia nak tahu izhar mutlak, dia nak tahu apa talawud, dia nak tahu benda-benda yang pelik-pelik. Tapi kalau kita pergi yang pelik-pelik, kalau asas itu masih belum akarnya masih belum kuat, akarnya masih belum lagi kuat ataupun belum lagi mantap, maka dia akan menjadikan bahan-bahan binaan yang asas itu juga tidak tepat ataupun goyah. Maka kita kena tengok dulu asas setiap huruf yang ada. Jadi kenapa perlu belajar? Sebab tu kalau apa yang saya tulis, Allah SWT menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Tuan-tuan kena tahu, Al-Quran yang ada ini adalah dalam bahasa Arab, yang mana dalam bahasa Arab tersebut bahasa yang sangat istimewa, bahasa yang begitu indah, bahasa yang tidak ada tandingannya. Hatta orang-orang Arab yang cakap Arab, kan orang-orang Arab, kalau tuan-tuan pergi jumpa orang Arab kan, dia cakap Arab. Tetapi rahsia-rahsia yang ada dalam Al-Quran, alif, lam, mim, nun, ta, sin, mim, tanya dia, apakah maksudnya? Sedangkan itu adalah huruf yang digunakan harian, daily, apa kita panggil, daily language dia. Dia cakap guna alif, ta, sin, dia hari-hari dia cakap. Tapi bila disuruh diterjemahkan ataupun suruh bagi tahu apakah maksud ayat-ayat tersebut, mereka kebanyakan mereka tidak tahu. Kerana apa? Bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran adalah bahasa yang sangat istimewa dan adalah satu kemujizatan yang luar biasa. Jadi Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan bahasa Arab itu memiliki aturan dan tata bahasa yang tersendiri. Bahasa Arab tu dia kalau macam kita English adalah grammar kita macam present tense, past continuous dan sebagainya. Bahasa Arab pun ada tapi dia lebih unik. Lebih unik. Percaya ataupun tidak, siapa-siapa yang dah belajar bahasa Arab, saya yakin dia dapat merasakan kelazatan ataupun rasa keseronokan dalam mempelajari bahasa Arab. Jadi dia ada aturan-aturan yang tersendiri. Dia ada dia punya struktur-struktur binaan yang tersendiri. Kemudian setiap bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran tersebut dia terdiri pada bahagian kecil. Bahagian kecil itu kita panggil dia huruf. Huruf tu apa? Alif, ya, mim. Itu huruf lah. Alif tu huruf, ya tu huruf, mim tu huruf. Saya ingat alif, ya, mim, buaya cerita piramid itu. Tapi nak katakan itulah huruf. Alif, huruf, ba, huruf. Setiap satu kalimah macam saya bagi tadi, alhamdu. Alhamdu tu terdiri daripada 5 huruf. Jadi pentingnya kita untuk belajar makharijul huruf, makhraj huruf adalah belajar mengucapkan huruf itu penting. Kerana jika salah mengucapkan huruf bererti salah juga dalam mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Barangkali kita dah baca lama dah kan. Tapi kita tak pasti, rupa-rupanya sad tu kurang dia punya safirnya. Yang ni kurang tingginya. Jadi kita nak masuk klinik balik. Kita nak cek balik. Kita nak refresh kita punya sebutan makhraj huruf. Jadi penting. Kerana apa? Setiap huruf yang ada dalam setiap kalimah yang ada dalam Al-Quran terdiri pada huruf-huruf yang berbeza. Okey, khair. Okey. Jadi dalam kepentingan mempelajari ini seperti mana yang saya kongsikan, kalau kita lihat yang pertama tu memelihara lidah dari melakukan kesalahan-kesalahan sewaktu membaca Al-Quran. Penting untuk tuan-tuan ikut pengajian kita ini dan berterusan pada masa akan datang adalah supaya apa? Supaya bila kita baca kat rumah nanti dia akan tenang-tenang je. Kenapa boleh tenang? Sebab kita dah ada ilmu. Orang yang dah ada ilmu, dia beramal, dia yakin, dia tenang. Tapi orang yang beramal tanpa ilmu, dia pening. Dia boleh ke tak boleh? Dia dah buat dah ni. Dia dah buat dah. Contoh apabila contohlah seorang isteri yang keluar rumah tanpa keizinan. Dia dah pergi sekali, balik,
rupa-rupanya mungkin dia kena marah lah, contoh, kenapa? Salah ke? Tak boleh ke? Jadi bila orang yang buat dengan ilmu, contoh dia minta izin ataupun dia buat apa-apa sekalipun tapi dengan ilmu, nescaya dia akan senang. Jadi kalau siapa-siapa yang mulai pada hari ini dah pastikan setiap hurufnya itu dituturkan dengan baik, maka insya-Allah bila dia baca tu dia akan pelihara lidahnya daripada melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak disedari. Kemudian mendatangkan keyakinan ketika mampu membaca dengan betul. Dah belajar, dah ada ilmu, dia makin yakin. Saya buat ni dengan yakin. Saya solat ni saya baca dengan yakin. Kenapa saya baca bila rukun qauli saya baca dengan ada sebutan supaya dia dengar, sebab saya yakin saya dah belajar. Kalau dulu saya tak belajar, saya baca senyap je, tapi sekarang saya ada sebutan sebab saya yakin dengan ilmu. Jadi bila kita yakin, maka dia mendatangkan minat. Kita makin minat, kita makin seronok. Seronok baca Al-Quran. Bila baca satu persatu tu, kita dapat baca dengan tartil, kita dapat tadabbur, dapat kita rasa kenikmatan, kelazatan bacaan Al-Quran. Tu, dia punya rentetan. Kita pelihara lidah pada kesalahan, mendatangkan keyakinan. Bila dah yakin, dia makin minat, makin nak lagi. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita menghampiri bacaan tartil. Syekh Abdul Aziz, dia kata apa? Rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Bacaan tartil ni satu bacaan tingkatan yang tinggi, itulah bacaan Nabi SAW. Dan itu juga perintah Allah Subhanahu Ta'ala kepada kita, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil. Tartil ni panjang pula nak cerita, saya tak ceritalah, tapi tartil ni seperti mana Syekh Abdul Aziz rahimahullah ta'ala menceritakan, dia kata apa? Tartil ni dia kena lengkapi beberapa syarat. Ada 7 syarat. Ada setengah ulama kata 5 syarat. Ada kata 7 syarat. Di antara syarat untuk mencapai bacaan tartil ini adalah memberi hak pada setiap huruf. Memberi hak pada sebutan huruf itu. Itu di antara syarat-syarat untuk kita ini mendapat level ataupun martabat bacaan tartil. Nak katakan bacaan tartil itu ada lagi. Ada punya panjang pendeknya, nada suaranya dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau ikut perjalanan saya sendirilah, perjalanan saya fikir nak dapat bacaan tartil tu macam jauh sekali. Tapi jangan risau. Jangan takut dan jangan risau. Bagi sesiapa pokok pangkal dia, belajar je. Siapa-siapa yang ikut pengajian ni, mungkin dah habis pengajian, dah habis 15 kelas dah. Dekat sini dah. Dah habis dah 15, dah habis 28 huruf. Semua dah selesai dah, huruf, makhraj huruf. Kali balik-balik dia buka Al-Quran, dia buka je Al-Quran. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dia baca sama juga. Tak, jangan risau. Jangan risau. Asalkan kita terus belajar dan ada usaha nak perbaiki. Tapi mungkin kadang-kadang lidahnya dah keras. Kadang-kadang mungkin giginya dah berkurangan. Ataupun mungkin apa lagi. Dia punya sebutan tu memang agak susah. Tak mengapa. Janji usaha nak belajar itu yang akan menjadikan kita ini mudah-mudahan mendapat pahala seperti mana bacaan tartil. Okey, khair. Okey, pada malam ini kita akan masuk pengajian kita yang pertama yang akan kita bincangkan adalah makhraj halqi. Makhraj yang berada di kerongkong. Kerongkong. Kalau boleh tengok gambar yang saya letak tu, makhraj halqi ni terdapat di dalamnya ada 6 huruf. Ada 6 huruf. Yang mana kita akan bahaskan satu persatu secara ringkas dan santai-santai. Jangan risau-risau. Siapa nak minum air boleh. Jadi nak katakan huruf yang berada di makhraj halqum kita ni ada 6, dan kita hari ini kita akan mulakan dengan huruf hamzah. Huruf hamzah. Okey. Huruf hamzah ni pertama yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan, huruf hamzah. Hamzah ni lah. Dia ini di antara sifat-sifat yang ada, di antaranya dibaca secara jahar. Jahar. Sebab jahar ni maksudnya apa? Dia bertentangan dengan sifat hamas. Yang ini tuan-tuan tak perlu macam nak tahu jahar itu, syiddah itu apa, tak perlu pun. Tapi siapa yang nak salin ataupun nak nulis nota boleh. Saya takut tuan rasa berat. Saya nak santai-santai ringan je. Saya nak ceritakan sifat dia supaya sedikit membantu kefahaman kita, mudah untuk sebutan. Okey. Jahar ni maksudnya tidak ada aliran suara. Bertentangan dengan hamas. Kalau hamas ni kita sebut huruf itu dia mesti ada angin dekat depan. Cuba letak tangan kita, kita baca huruf, contoh kita sebut huruf sa ataupun huruf ha. Kita akan ada rasa hembusan angin tersebut. Itu hamas. Tetapi hamzah bila kita sebut a ataupun i, u, tak ada angin.
Kalau ada angin maksudnya silap dah tu. Itu di antara sifat yang ada iaitu jahar. A, I, U. Tonton boleh kat rumah buat. Tak ada orang nampak pun. Buat sendiri. Kalau saya ni tonton tengok tak apa. A, I, U. Boleh tengok. Boleh. Tak ada angin. Tak ada angin. Tapi kalau huruf-huruf hamas dia ada angin. Hamzah dia bersifat dengan jahar. Boleh cek sendiri. Boleh cek. Kemudian dia bersifat syiddah. Syiddah ni apa tuan-tuan? Tertekan ataupun tertahan aliran suara. Dia sebut A, I, U. Dia tak ada A, I, U. Itu dia ada lewe-lewe tu tak ada. Tapi syiddah ni tertahan aliran suara itu untuk menyempurnakan sebutan hamzah. A, I, U, A. Dia boleh kita, kalau bahasa macam syiddah tu. Syiddah dia tertahan aliran suara. Kemudian dia istifal. Istifal ni rendah. Maksudnya lidah kita ni rendah. Bahagian belakang kita ni, bahagian pangkal lidah ni tak naik tinggi, dia rendah duduk bawah. Maksudnya tenang-tenang je. A, I, U. Walaupun dalam keadaan tertahan aliran suara, lidahnya rendah. A, I, U. Kemudian yang keempat adalah infitah. Dia ada sifat lagi satu, ismat, tapi saya tak masukkan kerana dia tidak ada dia punya pengaruh dalam sebutan huruf. Tapi saya cuma letak sifat-sifat yang penting. Di antara yang keempat itu adalah infitah. Infitah ni terbuka. Bermaksud lidah kita ni tak naik ke atas mengenai lelangit ni. Apa kita panggil? Al-adghas ni, yang atas ni. Dia tak naik. Kalau kita cuba sebut sa. Cuba tuan-tuan sebut sa. Sa. Bila sa tu, lidah tu dia menaik ke atas. Jadi itu bukan infitah. Itu berlawan dengan infitah. Kalau infitah, dia terbuka. Di antara lidah dan langit-langit atas tu dia terbuka. Dia ada satu litar yang lapang. Itu namanya infitah, terbuka. Dia tak ada pun kita naikkan lidah ke atas. Tak ada menimpil ke langit-langit, tak ada. Dia tenang-tenang dan aman damai. Terbuka. Saya ulang balik. Jahar itu adalah kita baca dengan jelas, bermaksud ada aliran suara. Kemudian syiddah itu kita tahan, sekat. Dia tak boleh meleweh lah. Merendah, istifal adalah rendah dan terbuka itu adalah infitah. Okey, selesai. Sekarang ni saya nak kongsi apakah kesalahan-kesalahan yang biasa kita lakukan. Mungkin kita tak sedar. Mungkin kita tak sedar. Yang ni nanti kejap lagi sedialah beberapa volunteer yang saya akan panggil ataupun siapa-siapa yang manil mutatawwi', siapa yang volunteer yang nak cuba baca, nanti kita akan cuba kejap lagi bersedia. Okey. Kesalahan umum yang pertama adalah menyebut hamzah dengan sebutan yang tebal. Sebutan yang tebal. Contohnya apa? Kita macam ni, yang belah sini. Yang sini. Ni. Falamma akhadzathum. Falamma akhadzathum. Akhadzat. Tu. Kalau saya lambatkan dia punya bacaan slow motion. Dalam surah Al-A'raf pada ayat 155. Falamma akhadzathum. Lambat punya bacaan. Falamma dia baca tu dengan sebetulnya hamzah di atas hamzah di atas falamma akhadathum. Yang tadi yang salah akhadat. Dia tu terpengaruh dengan huruf kha yang bersifat isti'la. Kha tu tinggi, jadi dia terpengaruh. Ni terpengaruh rakan sebaya ni cerita ni. Hamzah dia tengok jiran dia, kha ni lain macam tinggi, aku ikut dia sekali akhazat bunyinya. Falamma akhazat. Jadi itu kurang tepat. Hak hamzah tu kita pisahkan dia. Hamzah di atas hamzah di atas akhazat. Dia tak akhazat. Sama juga macam Allahu Akbar. Kalaulah hamzah yang di depan itu ditebal, dia akan bunyi Allah. Allah. Kita dia bunyi macam betul. Allahu Akbar. Kita bunyi kan? Allahu Akbar. Tapi kalau slow motion kan, kita bagi dia lambat sikit, kita akan nampak bunyinya begini. Allah. Hamzah di atas itulah Allah. Sepatutnya kekal hamzah di atas Allahu Akbar. Beza. Allah. Saya bagikan sebutan begitu supaya tuan-tuan beza. Ni bunyi yang salah, ni bunyi yang betul.
Jadi Allah tu kesalahan yang umum yang biasa orang lakukan, dia tebalkan pada hamzah tu. Bila tabal Allah, Allah, tak maulah dia kena hamzah di atas Allahu Akbar. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, kesalahan kedua adalah dia tak ada syiddah. Mungkin saya bincang tadi syiddah. Dia tidak sekat ataupun dia tak tahan aliran suara itu pada sebutannya. Contohnya, minas sama. Tuan-tuan dengar tak hamzah saya? Cuba. Saya tak nampak lah. Tuan-tuan ada komen ke tak komen? Saya punya skrin ni sekejap. Kalau saya ada nampak adalah. Ada, boleh detect tak hamzah minas sama? Mana? Hilang. Sebab apa? Dia tak ada syiddah. Dia tak sekat aliran suara tu. Ni saya akan buat versi yang sekat itu punya aliran suara. Cakap macam terpusing. Okay. Ni contohnya yang ada syiddah. Minas sama. Tu kita sekat kita punya bahagian kita punya pangkal kerongkong. Dia pangkal kerongkong. Jadi nanti saya tunjuk balik dia punya tempat makhraj. Jadi minas sama. Baru saya tahu belakang tu ada hamzah. Cuba awak baca balik. Minas sama. Lagi sekali. Minas sama. Mana bacaannya hujung tu? Apa huruf kat ujung tu? Tak jelas. Jadi bila kita masukkan syiddah dengan tahan aliran suara, dia akan bunyi minas sama. Itu hamzah. Itu namanya syiddah. Contoh lain dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-13. Amanas sufaha. Sama juga. Ni mat wajib muttasil. Kita baca 4, 5, 6. Saya baca dengan 4. Ni pun sama. Jangan amanas. Dia baca berlagu. Amanas. Lain tu. Tak nak Kan kesalahan yang pertama tadi dia mendebalkan. Tak nak. Hamzah di atas hamzah di atas ni. Hamzah di atas baru ada dia punya kesa ni. Yang pertama tu rendah. Amanas sufaha. Masa hujung nak matikan hamzah, ingat sekat aliran suara. Amanas sufaha. Baru ada hamzah. Kalau tidak amanas sufaha. Tak jadi ya. Itu kesalahan yang nombor 2 yang sering berlaku. Kemudian kesalahan nombor 3 adalah sebutan hamzahnya tak jelas. Tak jelas. Ataupun saya suka bahasa yang selalu saya guna adalah dia menganaktirikan hamzah tersebut. Tak jelas. Contohnya dalam surah Al-Ma'idah pada ayat yang ke-6. Au ja'ahadum. Nampak tak? Sepatutnya ada 2 hamzah kat situ tu. Au ja'ahadum. Dia dengan ni dia macam sekadar lalu melepaskan batuk di tepi tangga. Tangga tu sebab mungkin tangga tu bergabuk lah, jadi dia batuk kat tangga. Saya bergurau. Jadi nak katakan auja, kalau kita kena jelaskan satu-satu, ingat sebutannya tadi syiddah dan jahat. Auja ahadum kan jelas tu. Kalau tak jelas auja ahadum dengan macam papedum dia terus. Apa ni papedum? Jadi dia kena jelaskan hamzah tu baru ahadum. Au jaa ahadum ahadum. Kemudian contoh yang lain dalam surah An-Nisa pada ayat ke-144. Okey, kesalahan ni kat sini. Ya ayyuhalladzi. Tu nampak tu. Ya ayyuhalladzi. Dia tak sebut hamzah tu dengan jelas. Hamzah di atas ya ayyuhal, masuk pada tasydid, nampak jelas pada hamzah. Ya ayyuhalladzi. Kalau tadi ya ayyuhal, tak jelas. Jelaskan hamzah tersebut, nak bagi hak pada hamzah. Jadi seperti mana yang saya kongsikan tadi sudah ni. Makhraj hamzah ini berada di pangkal kerongkong dekat dengan peti suara, dia belah bawah sekali. Dia bukan dekat dada sini. Biasa kita letak sebab nampak dekat bawah kita sebut dekat dada. Tak. Dekat peti suara kita yang kat sini ni, tapi dia duduk bawah sekali. Ha. Bawah ni. Jadi bila kita sebut tu, dia suara daripada bawah pangkal kerongkong ni dalam keadaan dengan tadi kita sebutlah dengan ada sekatan dan aliran suara i, u, an, in, un. Begitu. Okey.
sekarang tiba masanya. Tiba masanya. Tiba masa untuk apa? Untuk kita melihat siapakah yang bertuah untuk untuk apa ni namanya sama-sama bersama dengan saya untuk mencuba bacaan ni, dan kita lihat apakah ruang dan yang kita boleh baiki daripada sudut hamzah. Yang pertama, saya rasa yang ada di Zoom saya boleh tengok dekat Zoom ni di Zoom ni ada Hadi. beberapa Dia nama panggil Hadi saya tak? tengok. Encik Nasaruddin ada tak? Encik Nasaruddin? Ya, saya. Alhamdulillah. Encik Nasaruddin ada bersama dengan kita ke? Ya, saya. Alhamdulillah. Encik Nasaruddin apa khabar? Baik, Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Macam mana kelas pengajian kita baru bermula dengan Hamzah ni, dia boleh tak? Boleh insya-Allah. Okey, kita tadi dah belajar dia punya teori. Sekarang tiba masa untuk praktikal, jadi saya nak minta Encik Nasaruddin baca contoh yang pertama tu, silakan. Berdebar pula saya Ustaz. Silakan. Selawat. Okey. Yang mana yang satu ni ya? Nombor 1. Auzubillah, lepas tu baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaj'aluna asabi'ahum. Okey, boleh saya mohon lagi sekali bacaannya sebab saya dengar tadi dia macam ada sangkut-sangkut sikit. Lagi sekali, Encik Nasa. Yaj'aluna asabi'ahum. Asa tu panjang ke pendek? Tu. Pendek pendek. Jadi tadi macam terpanjang. Cuba lagi sekali Cik Nasa. Yaj'aluna A tu asabi'ahum. pendek. Asabi'ahum. Yaj'aluna asabi'ahum. Okey. Kalau kita tengok dalam bacaan tadi, bacaan Cik Nasa sebenarnya bacanya dah baik lah. Cuma mungkin line internet dia tersekat-sekat lah. Kalau kita lihat, yaj'aluna asabi'ahum, Cik Nasa baca dengan baik pada huruf hamzah. Dia baca gini. Asa, okey, betul. Baiklah, maksudnya apa? Dia itu meletakkan hamzah dengan sifat yang rendahnya. Dia tak terkesan dengan huruf sod. Kalau tuan-tuan tengok sod ni huruf isti'la tinggi, sa. Jadi ada kesilapan orang yang baca yaj'aluna asa. Tapi Cik Nasa tak baca macam itu. Alhamdulillah. Yang ni yang salah, versi salah. Yaj'aluna asa. Dia baca sebab apa? Dia terpengaruh dengan sod. Yaj'aluna asabi'ahum. Tapi bacaan yang kita dengar tadi, yaj'aluna asa. Hamzah di atas yaj'aluna asa atau yaj'aluna asa. Baik. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Encik Nasaruddin. Okey, seterusnya kita pun masa mencemburui kita dah masa singkat. Saya mohon Encik Hadi ada ke Encik Hadi? Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Encik Nasa. Encik Hadi ada ke? Ya Ustaz. Boleh silakan. Nak cuba yang nombor 2 ni. Nombor 2 Ustaz Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bi'sal masir. Maratan ukhra. Lagi sekali. Wa bi'sal masir. Ini bacaan lain ni. Ni Syekh Qurra ni. Cik Hadi, terima kasih banyak Cik Hadi. Kalau kita lihat bacaan Cik Hadi tu, saya boleh sebut bacaan yang baik. Sebab apa? Hamzah tu dia letak sifat syiddahnya. Wabi. Tu. Kalaulah tak ada sifat syiddah, dia longgar, dia tergelincir bunyinya. Wabi, sal, wabi. Dia muji ain pun ada. Wabi, sal, wabi. Tak nak. Dia kena firm, syiddah. Wabi, sal. Tu baik. Hamzah tu baik. Sod pun baik. Cik Hadi. Wabi, sal, masir. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Hadi. Encik Hadi. Alhamdulillah, terima kasih sama. Alhamdulillah. Seterusnya siapa? Ada Puan Adah, ada Puan Amizah. Siapa-siapa boleh? Silakan. Puan Adah silakan. Okey Ustaz. Boleh Puan ayat yang ketiga. InsyaAllah. Suratul Baqarah pada ayat ke-26. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Madza aradallah. Okey, macam biasa maratan ukhra, 2 kali je dah. Kasih nak firm kan ataupun nak bagi kepastian. Boleh lagi sekali madza? Madza. Hilang pula suaranya. Puan Adah?
cubaan Puan ada lain problem. Jangan saya boleh. Kalau Puan Nadah tak dapat, mungkin talian terputus, tak apa. Saya akan bagi komentar dengan bacaan yang pertama tadi. Sebab saya bacaan pertama tadi saya dengar hampir sempurna. Saya rasa dah sempurna dah pada Hamzah. Tapi bila dia baca ta'awuz tadi, auzubillah, dekat situ ada sedikit something wrong somewhere dekat Hamzah. Auzubillah tadi. Auzubillah kalau kita tengok ta'awuz A bermula dengan Hamzah. Hamzah di atas A. Jadi kita auzubillah, Hamzah dia tak jelas. Sepatutnya Hamzah tu diberi hak dia dulu. Hamzah di atas A. Hamzah di atas A. A'udhu, bezakan. Jangan kita duduk packagekan dengan ain. A'udzubillah, apa tu? A'udzubillah. Tak mau gitu. Tak nak macam gitu. Kita bezakan, pisahkan A. Hamzah di atas A. A'udzubillah. Nampak dia punya transition di antara Hamzah ke ain. Nampak? Hamzah di atas A. A'udzubillah. Itu. Okey, kita tengok balik pada ayat suratul Baqarah ayat ke-26 tadi. Mada, kesalahan umum yang biasa orang baca adalah mada aradallah. Ra ini nampak ni. Oh jap, saya kena ada kesa. Okey, kesa saya nampak pada ra ni. Ra yang berbaris atas ini hukumnya tafkhim. Tebal. Ra. Jadi kebiasaan akan takut kita terpengaruh dengan ra yang tebal tu. Mada ara tak nak, dia kena hamzah di atas a. Mada ara. Nanti kita akan bahaskan. Nanti tonton kena ingat dulu. Sebab apa? Ra ni pun ada masalah juga. Biasa orang baca dengan muncung. Aradallah. Siapa yang ada muncung tencorot tu, maksudnya masih kurang tepat. Dia kena, nanti kita akan bincangkan. Tapi kebanyakan yang saya sebut, mereka terkesan dengan ketebalan ra. Ra yang berbaris atas tafkhim. Jadi dia mada aradallahu bihada mathala. Aradallah. Tak boleh. Kena aradallah. Hamzah di atas a. Aradallah. Itulah. Alhamdulillah, itu sedikit contoh yang saya bawakan. Dan saya terima kasih kepada pembaca-pembaca kita, qurra' kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi saya rasa kita dah berada di penghujung masa nak masuk isyak dah ni. Seperti biasa, saya mohon kita istiqamah dalam mempelajari ilmu khusus dalam Al-Quran ni. Kita insya-Allah sebelum kita akhiri, suka untuk saya ingatkan kepada sidang penonton, kita akan bertemu semula dengan makhraj yang seterusnya pada hari Isnin pada masa yang sama 7.45 malam di page FB Waqaf An-Nur, dan mudah-mudahan nanti akan lebih ramai yang turut serta. Ajak kawan-kawan, ajak ahli keluarga, sebab kita nak back to basic untuk kita ini bersama-sama memuliakan Al-Quran, dan Allah akan memuliakan kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah, sidang penonton yang lebih-lebih lagi dimuliakan kerana belajar Al-Quran, insya-Allah kita berada di penghujung pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat, dan balik ni, tutup ni dah bolehlah try-try. Cerita dengan anak dah. Dia kena firm sebutnya syiddah. Minas sama. Dia terus praktik. Tutup ni lepas solat isyak, praktik untuk Hamzah. Nanti minggu depan kita ada huruf yang baru, kita praktik huruf yang baru pula. InsyaAllah, mudah-mudahan boleh. Boleh ke boleh? InsyaAllah boleh. Okey. Kita sudahi dengan tasbih Qur'an dan suratul As. Sebelum tu saya nak mohon jazakallah khairan katsiran tayyiban barakan fik. Terima kasih banyak kepada mereka-mereka yang turut serta, dan mudah-mudahan kita istiqamah sampai ke penghujungnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.